الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وزعيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى والديه وآله وأصحابه وأحبائه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semua kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Jangan Berpecah Belah. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia tidak mampu hidup bersendirian. Bahkan manusia memerlukan orang lain untuk meneruskan hidup dan mengharungi cabaran. Setiap individu membentuk keluarga, dan seterusnya setiap keluarga pula membentuk satu ummah. Hidup bersama-sama, bantu-membantu, mendapat kebaikan dan teguh bersama menolak kerosakan dan kemudaratan hingga beroleh keharmonian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita satu ummah dengan pegangan akidah yang sama. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 92 sebagaimana yang dibacakan dalam muqaddimah khutbah kita sebentar tadi, yang bermaksud sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan daku. Dengan bimbingan dan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pasak kebenaran dan petunjuk Rabbani, terbentuknya satu ummah. Ia adalah asas yang dibina kukuh berdasarkan ketinggian prinsip-prinsip yang jelas. Daripada Abu Nadrah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, ala la fadla li'arabiyyin ala ajami wala li'ajamiyyin ala arabi wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Maksudnya, wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu dan bapa kamu adalah satu. Tiada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang Ajam, iaitu bukan Arab, dan tiada kelebihan orang Ajam ke atas orang Arab. Tiada kelebihan orang berkulit putih ke atas orang berkulit hitam, dan tiada kelebihan orang yang berkulit hitam ke atas orang yang berkulit putih melainkan dengan takwa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Muslimin yang dirahmati Allah, di atas dasar kesatuan akidah inilah yang berteraskan pegangan ahli sunnah wal jamaah, umat Islam wajib bersatu dan tidak berpecah belah. Satunya umat Islam adalah kekuatan dan kemuliaan, tetapi ia mestilah bukan kerana balasan dunia, harta atau pangkat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maksudnya, dan berpegang kamu sekalian kepada tali Allah, iaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenangkanlah nikmat Allah pada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Perintah Allah untuk bersatu padu merupakan satu kewajipan, manakala perpecahan pula merupakan satu larangan. Berkerana itulah, dan ayat ini juga Al-Imam Al-Qurtubi 671 Hijrah dalam tafsirnya menyatakan, Inna Allah Ta'ala ya'muru bil ulfah wa yanha 'anil furqah fa innal furqata halakah wal jama'ata najah. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan dengan kesatuan dan melarang daripada perpecahan. Sesungguhnya perpecahan itu adalah kehancuran, dan jamaah atau kesatuan itu adalah selamat dan kejayaan. Hadirin Jumaat sekalian, kita telah menyaksikan bahayanya perpecahan dalam kalangan umat Islam yang boleh membawa kehancuran. Bacalah dan belajarlah daripada sejarah kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Renungilah dan insafilah sakit dan deritanya kejatuhan Imperial Utsmaniyah. Buangkanlah perasaan, tanamkanlah sikap dengki dan dendam kesumat. Kuburkanlah sifat pentingkan diri sendiri. Semuanya adalah musuh kesatuan umat Islam, selain menjadikan kita lemah dalam segenap aspek termasuk kuasa dan ekonomi. Semuanya itu pernah diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak sekian lama, kerana ia adalah penyakit umat terdahulu yang akhirnya membawa kehancuran. Hadis diriwayatkan daripada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha hiya al-haliqah la aqulu tahliku sya'ar walakin tahliku din. Maksudnya, penyakit umat sebelum kamu telah menyerap masuk ke dalam kalangan kamu, iaitu hasad, dengki dan persengketaan. Ia adalah pencukur. Aku tidak mengatakan ia mencukur rambut, akan tetapi ia mencukur agama. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apabila sesama umat Islam berdengki, khianat kepada agama, saling jatuh menjatuhkan, tergamak menyokong musuh dan sanggup menggadaikan maruah orang Islam, maka keharmonian akan musnah. Negeri dan negara ini bakal runtuh. Segala pencapaian akan jatuh dan kemajuan kita akan tersungkur, persis seperti pisau pencukur yang menghilangkan rambut di kepala. Wal'iyazubillah. Hadirin ya nanti Allah sekalian, awas dengan segelintir manusia yang suka menjadikan batu api, yang suka menjadi batu api, menabur fitnah, yang suka menanam sifat kebencian. Segala maklumat yang disebarkan langsung tidak bersandarkan ilmu dan fakta, jauh sekali untuk melakukan tabayun. Mereka inilah yang akan menangguk di air keruh. Mereka jugalah yang akan mendapat laba keuntungan di atas perpecahan umat Islam. Justru, uruslah perselisihan yang timbul dengan penuh hikmah, walaupun ia berpunca daripada sebab yang sangat kecil dan remeh. Tapi jika dibiarkan, ia bakal membarah. Ambillah pedoman Al-Quran yang menyuruh kita agar menjauhi sikap persengketaan dan bantah-membantah yang membawa kehinaan dan kelemahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah. Kalau tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Kita akan hilang sekiranya kita terus bersengketa dan berpecah belah. Musuh tidaklah terlalu kuat, tetapi kelemahan dan perpecahan kita sesama sendiri yang menyebabkan musuh menjadi kuat. Oleh itu, marilah kita bersatu di atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpulkan di hati. Bersatu dalam apa jua situasi, dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar mengikut garis rentas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan As-Sunnah serta prinsip-prinsip persaudaraan Islam yang kukuh ke arah pembinaan khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu umat yang terbaik yang dilahirkan. Hadirin Jumaat sekalian, ayo kita kukuhkan tali persaudaraan Islam dan jangan berpecah belah. Kita imarahkan rumah-rumah Allah menerusi masjid dan surau-surau di seluruh negeri ini. Saf yang kita luruskan ketika salat berjamaah mengikut imam dalam segala rukun salat merupakan hakikat saf kesatuan. Seperti itu jugalah yang perlu kita pamerkan ketika kita berada dalam masyarakat. Kelas-kelas pengajian ilmu yang kita perolehi pula adalah menjadi asas pengetahuan dan tindakan ke arah perpaduan yang lebih ampuh. Gunakanlah media sosial seperti WhatsApp dan Instagram untuk luaskan seruan kesatuan dan ukhuwah. Kita mampu beroleh dan berubah kepada perdamaian dan daripada persertaan kepada saling hormat menghormati. Semoga Allah menghormati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Surah As-Saff ayat 4. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur, tersusun rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan tersusun kukuh dan indah. Maka khutbah pada kali ini, khatib ingin berpesan kepada hadirin sekalian agar mengambil pedoman-pedoman berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah mensyukuri nikmat persaudaraan Islam yang berdiri di atas akidah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, pertunjankan kalimat tauhid, wahyu Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' dan qiyas. Yang kedua, umat Islam wajib bersatu padu dan mesti menjaga kesatuan ummah, seterusnya meninggalkan perpecahan dan berbantah-bantah. Yang ketiga, umat Islam dengan semangat persaudaraan Islam adalah terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabak COVID-19 segera diangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وزعيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى والديه وآله وأصحابه وأحبائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpulkan di hati. Bersatu dalam apa jua situasi, persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan berselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairu ummatin ukhrijat linnas, iaitu sebaik-baik ummah yang dikeluarkan. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apalagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan kefahaman, mengikut garis rentas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, prinsip-prinsip penegasan al-hadis serta prinsip persaudaraan. Begitu juga halnya umat Islam perlu bersama dalam bersatu menghadapi pandemik COVID-19 yang masih tidak menentu pada masa ini. Justru pegawai dan ahli jawatankuasa masjid dan surau yang diberi amanah melaksanakan penguasaan SOP di masjid dan surau-surau masing-masing amat memerlukan sokongan padu daripada ahli jamaah dan masyarakat seluruhnya, dengan kesatuan sikap dan sifat memahami peranan masing-masing, bersatu dan memahami ketetapan, berdisiplin, sabar, tabah dan berikhtiar dalam kapasiti masing-masing bagi memutuskan sama sekali penularan COVID-19. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'al wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'i وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد الشاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لوعد سلانغور تنكر أمير الشاه ابن السلطان شمال الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال. اللهم أطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan pada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyat yang bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala' irfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.